أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang mengesahkan akannya akan Allah Ta'ala bahawa bersifat ia Allah, bersifat ia Allah dengan ilmu, dan lainnya lain daripada ilmu, daripada segala sifat ma'ani. Yang mengesahkan akannya akan Allah Ta'ala bahawa bersifat ia Allah dengan ilmu, dan lainnya lain daripada ilmu. Mana lain daripada ilmu? Daripada segala sifat ma'ani. Daripada segala sifat ma'ani, sifat kudrah, iradah, sama', basar dan kalam. Jadi sifat kudrah inilah yang mengesahkan akan sifat-sifat ma'ani yang lain. Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah. Allah yang bersifat dengan sifat hayah lah. Sifat hayah inilah yang mengesahkan Allah bersifat dengan kudrah, iradah. Sifat hayah inilah yang mengesahkan Allah bersifat dengan ilmu, sama', basar dan kalam. Tanpa sifat hayah tak ada lah kudrah, iradah. Tak ada dah ilmu, sama', basar dan kalam. Tetapi di sini mengesahkan ni pada akal jua. Mengesah ni pada akal jua. Adapun pada hakiki sebenar-benarnya, kesemua sifat Allah Subhanahu Wa Taala qadim. Jadi kalaulah sifat hayah ni mengesahkan ada sifat lain, bererti sifat hayah je lah qadimnya. Sifat lain tu kemudianlah jadinya. Pada ni yang mengesah ni pada zahir jua. Jadi seolah-olah hayah ni menjadi syarat nak ada sifat-sifat yang lain. Seolah-olahnya. Jadi syarat ni, syarat dia kena dahulu daripada masyru'. Syarat ada sifat hayah, dia kena dahulu daripada masyru'. Mana apa? Nak ada kudrah, iradah, ilmu tu masyru', kena kemudian lah. Jadi syarat dengan masyru', dengan perkara yang disyaratkan, mesti syarat duduk dahulu. Macam contohnya, syarat untuk sah semayang. Semayang dipanggil masyru'. Syaratnya berwuduk. Syarat untuk mengesahkan semayang. Maka berwuduk dengan sembahyang, mestilah berwuduk dahulu. Bila berwuduk, maka mengesahkan akal semayang. Bila ada sifat hayah, mengesahkan Allah ada sifat kudrah, iradah. Jadi kalau gitu kok, hayah je lah hak qadim. Hak lain tu menyusuli kemudian.
Hakikinya sifat Allah qadim belaka. Dan kitab ni kata mengesahkan pada akal jua. Ni kena jagalah pulaknya. Jangan pakai mentah-mentah gitu. Faham tak pakai mentah-mentah? Ayat-ayat kitab ni tak boleh pakai mentah-mentah. Ni kata kena belajar. Kalau pakai baca, anak tengok sini. Sifat hayah ni, sifat hayah lah yang mengesahkan Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah ilmu. Jadi sifat hayah mengesahkan bila Allah bersifat dengan sifat hayah, mengesahkan bahawa Allah bersifat dengan kudrah iradah ilmu contohnya. Berarti hayah je lah kodingnya. Ada ni. Kemudian sifat kudrah iradah ilmunya baharu. Mustahil seumpama tu. Macam tadilah. Ni mengangkat hadas kecil adalah untuk mengesahkan semayang. Jadi syaratnya kena berwuduk. Masyru'nya perkara yang disyarat adalah bersembahyang. Jadi antara syarat berwuduk dengan masyru' iaitu sembahyang, pastilah berwuduk terlebih dahulu. Syarat mesti dahulu. Jadi kalaulah hayah ni menjadi syarat untuk ada kudrah iradah ilmu, jadi seolah-olahnya hayah qadim, sifat lain jadi baharu. Itu mustahil. Jadi mengesahkan di sini hanyalah mengesah pada akal jua. Mengesah pada akal jua. Nak berhenti je. Sifat hayah ni, walaupun tidak ada ta'aluk, tidak ada fungsi, kita bicara dah minggu lepasnya, kudrah ada ta'aluk, mengada, meniada. Iradah ada ta'aluk, Allah menentu, menetap, memutuskan. Ilmu ada ta'aluk, Allah mengetahui dengan sifat ilmu. Sama ada ta'aluk, Allah mendengar dengan sifat sama. Basar ada ta'aluk, Allah melihat. Melihat tu dipanggil ta'aluk. Ada fungsi. Hayah, Allah menghidupkan makhluk. Menghidup tu ta'aluk bagi kudrah. Itu qada' perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang menghidup, yang mematikan. Jadi hayah tak ada ta'aluk. Tak ada ta'aluk pada ni. Tak ada ta'aluk pun hayah ni. Hayah ni seolah-olah nak sah ada sifat lain. Sifat hayah dahululah. Barulah ada sifat kudrah iradah ilmu sama basar kalam. Seolah-olah jua. Sebab tu dalam kitab Baqarah, kitab pada Mekah, pada Baqarah. Dalam kitab Baqarah, selepas daripada bicara wahdaniyah, permulaan bicara sifat ma'ani adalah hayah. Jadi sifat yang ketujuh, sifat hayah. Lepas tu sifat kudrah, sifat yang ke-8. Sifat iradah, sifat yang ke-9. Sifat ilmu, sifat yang ke-10. Sifat yang ke-7-nya, sifat hayah. Sebab apa kitab Baqarah letak sifat hayah? Ialah nak bicara kudrah iradah, bicara hayah dahulu. Sebagaimana nak bicara sifat Allah, bicara wujud dahulu. Ni. Pada ni. Sebab sifat-sifat Allah ni tak ada nombor. Tak ada kata sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga. Tak ada. Sifat Allah ni qadim belaka. Bila qadim belaka, tak ada lah sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga. Tetapi kenapa tu? Ada sifat pertama, ada sifat kedua, ada sifat ketiga sampai ke sifat yang ke-20 tu. Tu letak nombor kerana tanpa letak susunan nombor, bukan 20 sifat. 2 sifat pun tak boleh nak sebut. 2 sifat. Kudrah dan iradah. Jangan letak kudrah, jangan letak iradah nombor 2. Sekali-sekali. Boleh tak? 2 sifat
kudrah dan iradah tanpa kita, yang pertama kudrah, yang kedua iradah. Tak payah pun nombor, tak payah pun nombor. Kudrah dan iradah ni dua sifat ni nak sekali. Nak sebut pun tak boleh, nak tulis pun tak boleh. Boleh tak tulis tak? Tindih tak? Tulis, patut tindih atas. Tak jadi juga gitu. Tak ada orang tulis tindih gitu, tak ada. Jadi nak tulis pun kena letak kudrah. Barulah letak iradah. Maknanya kena susun. Susun tu kan nak sebut. Bukan susung sifat Tuhan ni. Tapi kalau tertik susung wuduk semayang, susung sungguh. Jangan wak terbalik. Basuh muka sungguh dulu. Kalau basuh tangan sampai ke siku dulu, muka tak basuh lagi, tak pergi wuduk. Itu memang susung sungguh. Dia panggil tartibul waqi'. Tartibul waqi' ni memang hakiki semayang, memang kena muka, tangan, kepala, kaki. Tu dia panggil apa? Tartibul waqi'. Mana susunan hak waqi' di wuduk memang gitu. Macam juga tertib semayang. Memang disusun. Takbir pun belum, nak rokok dulu. Takbir kemudian. Itu bukan semayang. Memang dia kena susun. Adapun sifat Allah ni coding belaka. Tak ada nombor 1, nombor 2. Tapi letak nombor ni, susun ni kerana tanpa susun, nak sebut macam mana. Jadi, oleh kerana kena susun, ulama pun susun, ada hikmah dia pula. Taklah kata susun, cincai, tidaklah. Jadi sebelum nak bicara sifat Allah, wujudlah dahulu. Dia gitu. Wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar. Mana wujud yang sebenar-benar ni? Wujud yang sedia kala, idam. Bila wujud Allah wujud yang sedia kala, wujud yang tidak ada permulaan, pastilah wujud Allah tidak ada kesudahan. Macam mana wujud Allah nak ada kesudahan? Sebab permulaan pun tidak ada. Tu susuli pula dengan bakar. Ini ulama susung-susung ni. Jadi selesai bicara sifat nafsiyah salbiyah, nak masuk pula bicara sifat ma'ani. Nak bicara kudrah ke, iradah ke, ilmu ke, letak hayah dahulu. Kitab Baqarah, sifat yang ketujuh, sifat hayah. Macam tadi kan, nak bicara sifat Allah, letak wujud dahulu. Nak bicara kudrah, iradah, ilmu, wujudlah dahulu. Nak bicara kudrah, iradah, ilmu ni, hayahlah dahulu. Sebab seolah-olahnya hayah ni lah yang mengesahkan akan sifat kudrah, iradah, ilmu. Letaklah hayah dahulu. Jadi kitab Baqarah, sifat yang ke-6 wahdaniyah. Sifat yang ke-7 hayah. Sifat yang ke-8 barulah kudrah. Kalau kita tengok kok jadi macam peling sikit lah dah kita. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayah. Dia wahdaniyah, hayah, kudrah, iradah, ilmu, sama bahasa kalam. Jadi kita tu jadi bertukar jadinya. Tapi nak cerita kenapa kau dalam Baqarah dia bicara sifat hayah terlebih dahulu. Sebab nak bicara sifat kudrah, iradah, ilmu, sama basar, kalam ni, bicara hayah dahulu. Sebab kalau tidak ada sifat hayah, tak ada lah kudrah, iradah, ilmu, sama basar, kalam. Jadi seolah-olah hayah ni lah yang mengesahkan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Seolah-olah. Maka letaklah hayah dahulu. Itu dalam kitab Baqarah. Adapun kebanyakan kitabnya, dia mulai dengan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah. Sebab apa? Sebab mari daripada wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku, perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat sekalian perkara? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang berkudrah lah yang melakukan segala-gala perkara. Allah melaku gitu sebagaimana iradah kehendak Allah pada azal. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak sebagaimana apa yang telah mengetahui. Jadi susul sifat ke-9, sifat ilmu.
Allah yang bersifat kudrah, iradah, ilmu ni, Allah bersifat dengan sifat hayah. Sifat yang ke-10, sifat hayah. Disusun gitu. Tapi ambil dia kudrah, iradah, ilmu. Tambahan pula, sebelum kudrah tu bicara bab wahdaniyah. Kenapa bicara kudrah dahulu? Sebab yang zahir berlaku depan mata kita adalah af'alullah, perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat sebagaimana kehendak azali, iradah. Allah kehendak sebagaimana ilmu Allah yang mengetahui pada azali, sifat ilmu. Allah yang bersifat kudrah, iradah, ilmu. Allah bersifat dengan sifat hayah, sifat yang ke-10. Dia gitu. Tapi tak pelik lah kalau kita Baqarah, sifat hayah, ia letak sifat yang ke-7. Sebab seolah-olahnya hayah ni yang mengesahkan, yang menjadi syarat adanya sifat kudrah, iradah, ilmu, sama, basar dan kalam. Mengesahkan pada akal jua, bukan pada hakiki. Pada hakiki sebenar-benar sifat Allah qadim belaka, tak ada mengesah di antara satu sama lain sifat, tidak ada. Sebab qadim belaka. Kalau satu sifat mengesahkan akan sifat lain, satu sifat yang mengesah inilah yang qadim, sifat lain tu jadi baharu, mustahil. Ni ayat kitab ni. Mengesah pada akal. Tak boleh faham secara metah-metah. Hak ni, hak ayat kitab tauhid dah ni. Ayat kitab tauhid dah ni. Tapi tak boleh pakai zahir-zahir gitu. Sifat hayah yang mengesahkan sifat lain. Kalau ni sifat hayah ni lah. Hak kodingnya sifat lain baharu. Punah ranah lah gitu. Yang mengesah pada akal. Macam dahulu dalam kitab Faridah ni. Kitab Faridah ni hak iradah dahulu. Iradah menentu ia iradah. Menentu oleh iradah. Walaha bukan iradah yang menentukan. Allah yang bersifat iradah menentukan. Tapi kita kata iradah menentukan. Itu bukan hakiki, bukan sebenar-benar. Macam tadilah. Mengesahkan sifat hayah lah. Yang mengesahkan Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmu. Itu bukan hakiki mengesah gitu. Itu pada akal je. Hak terdahulunya menentu oleh iradah. Iradah menentu. Itu bukan hakiki gitu. Bukan sebenar-benar. Hakiki ni sebenar-benar lah. Tak, kita hakiki ni bahasa Malaysia dah tau. Yang kita kan. Hakiki sebenarnya macam mana? Hakiki tu sebenar dah. Hakiki tu sebenar-benar dah. Tapi kita cakap kan. Dah hakiki sebenar-benar. Dah hakiki tu kan sebenar-benar. Sekarang hakiki tu sebenar-benar dah. Tapi kita cakap hakiki sebenar-benarnya macam mana? Jadi dua kali sebenar-benar. Sebab hakiki tu sebenar-benar dah. Tiba-tiba hakiki sebenar-benar macam mana? Jadi dua kali sebenar-benar. Hakiki tu sebenar-benar. Jadi mengesahkan ni bukan hakiki. Itu pada akal je. Bukan hakiki, bukan sebenar-benar gitu. Kalau faham begitu kot, jadi hayah je lah kodingnya. Sebab dia mengesahkan akan sifat kudrah, iradah, ilmu. Sama hak dahulunya, menentu oleh iradah. Bukan hakiki gitu. Bukan iradah yang menentukan. Lepas tu hakikinya macam mana? Allah, Tuhan yang bersifat dengan iradah yang menentukan. Bukan iradah yang menentukan. Allah. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah. Itu hakiki.
Lepas tu iradah menentu, itu dipanggil majaz akli. Akal ni. Sandar kepada akal je. Isnad majazi. Majaz akli saja. Bukan hakiki. Oh, kalau berpegang sungguh-sungguh. Kalau berpegang sungguh-sungguh. Semata-mata diri kudrah tu yang mengadakan. Semata-mata diri iradah yang menentukan. Bukan Allah, bukan Allah. Allah nama bagi Tuhan. Kudrah iradah sifat. Kudrah iradah bukan Tuhan. Kudrah iradah bukan Tuhan. Kudrah iradah sifat yang ada di Tuhan. Ada ni. Tiba-tiba bukan Tuhan yang mengadakan. Diri sifat kudrah yang mengadakan. Kalau pegang gitu sungguh kafir tu. Kafir pegangan. Tak sah pegangan. Kalau pegang diri sifat kudrah yang mengadakan. Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Diri sifat iradah menentukan. Bukan Tuhan. Oh, tu salah berat tu. Tapi nak kita sebut iradah yang menentukan. Kudrah yang mengadakan. Tu bukan hakiki seumpama tu. Itu bukan hakiki. Itu dipanggil isnad majazi. Majaz akli sahaja. Bukan hakiki. Tapi yang sandar seumpama ni dan kita tauhid dah ni. Hayah mengesahkan akan sifat yang lain. Iradah menentu oleh iradah. Iradah yang menentu. Bukan iradah yang menentu. Tuhan. Allah tu asma'. Nama bagi Tuhan. Yang menentu adalah Tuhan. Ilah sembahyang yang sebenar. Ilah sembahyang yang sebenar. Jadi Tuhanlah yang menentu. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tuhan yang mengadakan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tuhanlah yang mengetahui. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Tapi dah nak pendek cerita. Kudrah mengadakan. Iradah menentukan. Oh, dia letak kepada sifat. Tidak letak kepada Tuhan. Letak pada sifat. Itu bukan hakiki. Itu majaz saja. Majaz akli. Letak je pada kudrah. Letak je pada iradah. Tapi hakikinya bukan kudrah yang mengada. Bukan iradah yang menentu. Tuhan lah. Kudrah iradah sifat yang ada di zat Tuhan. Jadi kalau baca betul-betul gitu. Kok pakai metah-metah. Punah lah. Ini kita tauhid pun. Isnad majazi. Sandar bukan hakiki. Hak ni hak saya sebut sama-sama ni habis sebut dah. Hak cakap kita tu lah. Cakap harian tu. Sepenuhnya sandar kepada asbab. Tak ada apa-apanya. Tiba-tiba disyirik, dikafirkan. Hak tu salah sangat. Sebab orang yang sama pun tunggu sekejap. Dia pun sandar pada asbab juga. Tunggu dah sampai seminit Dah sungguh. Semua orang akan sandar kepada asbab. Cuma sandar pada asbab. Tadi awak mari naik apa? Naik apa? Saya mari ni kodak-kodak. Dah iyalah. Naik apa? Naik kereta. Kereta tidak boleh buka. Gerak dia yang kita sapa tu kodak-kodak. Tanya awak apa? Tanya mari naik apa? Kodak-kodak ni sapa sini ni. Tanya awak apa? Kerana ada orang tanya mati sakit apa pun dia kata syirik dah. Mati sakit apa? Ni tak ada Tuhan ni. Tanya awak apa sakit apa? Sampai masa Allah mati-mati lah. Apa nak sakit apanya? Tanya mati sakit apa pun dia kata tak ada Tuhan. Hai kata. Dah sama juga. Mari naik apa? Naik apa apanya? Kau tak dah? Mana? Mari naik kereta lah. Sedap kereta baru. Jadi sedap selesa tu kereta baru buat. Lah kalau kereta buruk tak sedap kocok. Jadi kereta yang mensedapkan, kereta yang mengkocokkan. Kocok. Dah kereta buruk kocok. Kocok dah mana ni?
Bukan terkoncok-koncok. Dalam FB tu lah. Orang Terengganu cakap KA. Terkoncak-koncak dia kata. KA jelu. Tu dia naik kuk tu. Jalan hok depan Masjid Hilirang tu. Depan Masjid Hilirang tu kan. Kan dia buti banyak tu kan. Terkoncak-koncak dia kata. Suka. Dia bukan. Dengar dia cakap. Senyum juga. Oh KA dia. Dia buat kelakar bang kali tak tahulah. Terkoncak-koncak. Kan depan Masjid Hilirang tu. Oh kalau suku longgo-longgo. Cabut situ. Ke mana? Tu depan Masjid Hilirang. Kan dia punya butir kuning tu lah. Bukan butir lain. Bukan butir. Lain kuning tu kan. Kan lain kuning tu kan tebal kan. Kalau bawa motor situ. Tak pegang dua tangan henda ni. Jangan. Ada ni. Terkoncok-koncok. Maknanya kita kata naik kereta baru sedap. Naik kereta buruk tak sedap. Sedap ke tak sedap kodok-kodok. Bukan makhluk yang buat. Tu kata ke kereta. Dipanggil isnad majazi belaka. Sandar kepada asbab. Tak ada apanya sandar pada asbab. Macam contoh tu lah cakap asbab tu. Maknanya boleh mengurangkan kematian. Boleh mengurangkan kematian. Jadi kematian alhamdulillah masih lagi rendah. Walaupun kisnya agak tinggi sekarang. Covid lah. Tapi kematian agak rendah lah. Alhamdulillah. Boleh mengurangkan kematian. Ada lalu komen. Mana? Mati ramai ke, mati kurang ke. Allah Ta'ala yang buat. Bukan vaksin yang buat. Ni tak ada Tuhan ni. Makna apa ni? Makhluk boleh mengurangkan kematian. Ni jeng belaka lah ni. Apa ni? Pahaman salah. Mengurangkan kematian. Itu cerita asbab. Pegangnya tetap Tuhan belaka dah. Mana sebut mengurangkan kematian. Mana mati berapa? 9 orang. Gitu sekarang ni kan. Kematian tu rendah. Alhamdulillah lah. Dapat mengurangkan kematian. Asbab zahirnya apa? Pihak berkuasa kata vaksin. Pihak lain kata bukan kerana vaksin. Kerana apa? Keluarkan data tak ada masalah. Pada ni. Tapi hak kodok-kodok tak konsep dah tu. Samalah juga. Buat operasi pada masa perayaan. Dapat mengurangkan statistik kematian di jalan raya. Contohnya. Maknanya dengan operasi perayaan dapat mengurangkan beberapa peratus kadar kematian di jalan raya. Mana pun tu asbab. Mati ramai ke, mati kurang ke. Hak Tuhan. Tu pegangan. Ada konsep dah tunya. Cuma nak ceritanya pihak berkuasa kata alhamdulillah dapat mengurangkan kematian. Dah lah. Kalau kata tak setuju. Kurang kematian bukan kerana vaksin. Kerana dimakan apa ke kau anda lah. Tapi janganlah petika. Ni semua tak ada Tuhan belaka ni. Kematian jadi kurang kodak-kodak. Tu pegangan. Ada ni. Yelah samalah. Kita ada banyak penyakit. Nak mengurangkan risiko penyakit kita. Jaga makan minum. Tidur biar cukup. Supaya penyakit kita ni akan bertambah kurang. Penyakit kita ni mudah-mudahan akan jadi sembuh. Kembali pada asal. Tapi kena jaga makan. Jaga minum. Cukup tidur. Jangan banyak mikir. Di situ. Maka jadi penyakit tu akan jadi kurang. Dan mudah-mudahan penyakit tu akan jadi sembuh. Walau kurang penyakit, sembuh penyakit. Bukan kerana jaga makan. Bukan kerana jaga minum. Tapi itu tadi jaga makan, jaga minum. Itu asbab. Tak ada salah pun. Sama je dengan ayat. Boleh mengurangkan kematian. Sama je. Gimana? Tapi tak boleh. Komen tu kata. Bang akidah orang jangan duk konsep mudah-mudah. Orang Islam. Kita letak dia orang Islam yang beriman. Iman dia dengan Allah bukan urusan kita. Kita mana-mana orang Islam. Dia bercakap asbab.
kita letak dia cakap sandar pada asbab semata-mata, bukan pegangan. Tapi orang Islam ni jahil, tak belajar iman ni. Orang Islam ni jahil. Mana kita tahu dia belajar ke tak belajar? Tu hal dia lah. Cuma kita bila dia orang Islam yang beriman. Beriman sebenar ke tak? Dia dengan Tuhan. Ada ni. Dia dengan Tuhan beriman. Tapi kita ni bila orang Islam yang beriman. Ada ni. Rasa kawan kita tu, waris kita tu, jahil bakali. Jahil, kita kenal dia. Dia cakap asbab ni, dia pegang bakali. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Nabi kata dah, umirtu an ahkuma bizawahir. Wallahu yatawalla sarair. Nabi kata aku ni, Nabi sendiri disuruh menghukum hak zahir. Hak dalaman tu, hak tu urusan Allah. Nabi sendiri pun diperintah hukum hak zahir. Lepas tu hak Abdullah bin Ubay tu, itu Allah beritahu ke Nabi hak tu. Tapi Nabi sendiri pun diperintah aku menghukum hak zahir. Zahir dia orang Islam. Lepas tu iman dia dengan Allah. Tapi kita bila orang Islam, kita letak dia orang Islam yang beriman. Dia cakap pada asbab, mana hanya sandar sahaja, bukan pegangan. Tapi kalau orang kafir cakap asbab, itulah pegangan. Tu orang kafir. Mana orang Islam dengan orang kafir cakap benda sama. Makan nasi kenyang. Orang kafir pun makan nasi kenyang. Orang Islam kita cakap tu hanya asbab. Pegangan dia Allah yang mengenyangkan. Tapi kalau orang kafir makan nasi kenyang, itulah pegangan dia sebab dia tak ada Tuhan. Ada ni. Mana kalau Islam kita kena letak gitu. Pada ni. Kena jaga bab orang Islam ni. Jangan kita buat mudah-mudah. Bab pegangan orang. Mudah sekarang ni. Oh, sedap dia boleh mengurangkan kematian. Tak ada iman, tak ada akidah. Sebab yang mengurangkan kematian, qada dan qadar. Tu pegangan. Jadi, timbul semualah. Hak mari-mari, hak salah fahaman tu. Tapi salah fahaman tu, ialah mari daripada ada pengajaran-pengajaran lah juganya. Pengajaran-pengajaran sendiri yang mengelirukan dalam bab ni, dalam bab pegangan. Kadang-kadang penceramah-penceramah sendiri yang mengadu dombakan, yang mengapi-apikan, yang menaruhkan sok wasangka sesama orang Islam, tomahan sesama orang Islam. Penceramah juga kadang-kadang mudah sangat. Jadi dalam FB ni mudah sangat. Kita begini je dalam FB, nak komen apa, nak tulis apa, nak ambil gambar siapa sekalipun, ambil gambar. Lepas tu, selamat Hari Raya Aidilfitri. Dia ambil gambar menteri lah. Selamat Hari Aidilfitri. Sebab apa? Menteri ni nanti akan sekat orang Islam daripada Raya Aidilfitri. Hak 3 bulan lagi tu. Tambah lagi. Ni rancang dah. Dia mainkan data peningkatan ki. Sebab apa? Sebab nak sekat orang Islam daripada Raya. Nak sekat orang Islam daripada tarawih di masjid bulan Ramadan. Ni. Apa benda dia punya pemikiran? Macam tak. Data kan tinggi sekarang ni kan. Ini mainan belaka ni. Perancangan, pembohongan belaka. Dia ingat ke benda ni boleh main berapa kali. Orang, kalau jenis bohong ni, hok kurang. Banyak, dia kurang. Tu mungkin bohong. Sebab dia nak supaya ekonomi dia naik kan. Dia tinggi, dia kata rendah. Tu mungkin. Ni saja-saja nak tinggi. Tinggi kan sekarang kan. Tinggi. Saya tengok sekarang, saya tengok Thailand kan. Tapi Leni West tak mau tengok dah Thailand pun. Gelak gambar. Tengok sama Thailand. Sebab apa? Nak tunggu dia buka sepadan. Tapi tengok tu baru ni dia tinggi dia kita. Hak kemarin tinggi kita dia. Kita sebelah, dia 10. Sebelum ni dia tinggi dia kita. Sekarang ni, kemarin tinggi kita lah dia. Hak kemarin dulu tu,
Sama-sama 10. Thailand 10, Malaysia 10, Singapura 10,000. Tak tahulah, takut negara lain pun dia main data juga. Tak boleh nampak tinggi sebab tak boleh raya orang Islam. Tak tahulah. Jadi gini je kita ni, kita buat apa sekalipun semuanya mahsyar. Kita ambil gambar siapa pun, kita buat sindiran macam mana pun, kita buat mainan macam mana pun, semua mahsyar. Kita buatlah perkara yang menambahkan bekal kita di mahsyar. Itu je. Kita nak share apa-apa, nak tulis pada FB, nak ambil gambar siapa pun, baca bismillah molek, inilah pahala aku di hari akhirat. Share lah, share. Hak pahala, share. Gitu je. Kita ambil gambar orang Islam, kita benci ke dia itu satu hal. Kita ambil gambar orang Islam, bukan orang kafir. Kita ambil gambar, kita sindir, kita apa ke, inilah pahala aku di padang mahsyar. Okeylah, buat ah. Jalan, pahala. Tapi kalau hak ni menyebabkan jadi muflih di padang mahsyar, kalau betul-betul beriman dengan hari akhirat, jangan buat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, Nabi kata. Sesiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata perkara yang baik ataupun dia berdiam diri. Itu hak berkata-kata. Sekarang ni hak bukan hanya berkata-kata dah, dengan tulisan. Jadi kalau kita percaya pada Allah dan hari akhirat, tulis benda baik ataupun jangan duk tulis. Dia gitu. Maknanya kalau kita nak tulis, nak share dengan Habib, inilah pahala saya di padang mahsyar. Tapi kalau hak kita tulis, kita share, kita ambil gambar apa tu, di padang mahsyar kita kena bayar pahala kepada seseorang, janganlah jadi muflih. Yang kita tak kenal, tak puas hati, tak tu perkara biasa sahaja. Kita bukan puas hati pada semua orang. Orang pun banyak tak puas hati pada diri kita. Biasalah begitu. Faham tak ni? Tapi kena jagalah. Jaga hubungan sesama kita. Jaga hubungan sama kita. Dosa dengan Adam tak akan lepas walaupun dengan haji mabrur sekalipun. Kita akan bayar dengan pahala kita di padang mahsyar. Jangan. Kita peringat molek kepada keluarga-keluarga kita tu. Sebab kadang-kadang share-share benda gini ni, nampak minat ke agama juga. Minat ke agama juga. Ada share-share kuliah. Tapi terkadang orang ceramah ni kok yang ni sudah mainkan. Sebab apa? Sebab nak menyekat orang Islam daripada raya. Ada orang ceramah cakap gitu. Jadi hak pengikut ni pun diapi-apikan. Diapi-api orang panggil. Jadi apa? Jadi tukang ngacung. Tukang yang memanaskan suasana, menimbulkan syak wasangka sesama orang Islam, tomoh menomoh sesama orang Islam, akhirnya mengumpak fitnah maki hamu. Sampai peringkat bab iman, bab akidah orang pun dipertikaikan. Iman akidah orang dipertikaikan hanya kerana boleh mengurangkan kadar kematian. Yang mengurangkan kadar kematian adalah qada itu pegangan. Cakap asbab tak salah. Macam sebut tadilah, boleh mengurangkan kematian di jalan raya pada musim perayaan dengan operasi contoh. Boleh mengurangkan kematian, peratusnya jadi kurang. Contoh gitulah. Mana hak zuhir itu hanya sanda sahaja. Sanda sementara, bukan hakiki. Dalam kitab pun bukan hakiki. Iradah menentu. Bukan iradah. Bukan. Allah yang bersifat iradah menentu. Dah kata iradah tu, panggil apa ni? Pendek cerita, pendek cakap. Sini hayah yang mengesahkan. Bukan mengesah hakiki ni. Ni pada akal je. Mengesahkan macam mana sifat Allah koding belaka kan. Sifat Allah koding belaka. Mengesahkan macam mana. Pada akal, nak ada sifat kudrah, iradah, ilmu, sama basar kalam, hayah lah. Kalau tak ada hayah, tak ada kudrah, iradah. Ke macam mana? Jangan main ni. Dia ni pendekar ni. Mati pun jangan duduk dekat, terajang dia ni. Gagah ni. Pendekar. Tunggu pendekar. Tak ada dia dah mati, tak ada lah kudrah dia nya.
Guru ni. Dia masih hidup dia gagah lah. Pendekar. Mati je. Ada kudrah lagi? Ada dah. Sebab apa nak ada kudrah? Kena ada hayah. Hidup wala ada kudrah. Wala gagah. Tu bandingan lah kalau kita. Jadi hayah ni mengesahkan akan Allah Ta'ala bahawa bersifat dengan ilmu dan lainnya daripada segala sifat ma'ani. Dan tiada hidupnya hidup Allah itu dengan roh. Dengan roh. Allah bukan hidup dengan roh. Maka tiada harus i'tiqad bahawasanya ada baginya bagi Allah roh. Dan jika roh yang qadim sekalipun. Sebab apa? Akan jadi kam muttasil pada sifat, kam muttasil pada zat jadinya. Kam muttasil lah. Satunya zat Allah, satunya roh Allah. Tu mustahil sama sekali. Jadi maknanya walaupun roh tu qadim sekalipun mustahil. Allah hidup dengan sifat hayah, Allah bukan hidup dengan roh. Walaupun roh tu roh yang qadim sekalipun. Dan ia sifat hayah. Tiada ta'aluk dengan sesuatu. Hayah tak ada fungsi. Hayah tak ada ta'aluk. Tapi tak ada ta'aluk pun seolah-olah hayah lah yang mengesahkan akan sifat yang lain. Walaupun hayah tak ada ta'aluk, tak ada fungsi. Tapi besarnya sifat hayah ni seolah-olah sifat hayah ni menjadi syarat untuk ada sifat yang lain. Walaupun hayah tak ada ta'aluk sekalipun. Dan mustahil lawannya. Lawan bagi sifat hayah. Iaitu mati. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mati. Jadi sebagaimana bicara-bicara sifat yang lain. Didatangkan juga sifat mustahil. Untuk apa ni? Hak pegangan kita sifat wajib bagi Allah. Kejap, putus. Hak mustahil pun kena pegang juga. Dua-dua pegangan ni. Yang pertama pegang tentu sungguh Allah hidup. Wajib pada akal Allah hidup. Mustahil pada akal Allah mati. Dengan bahawa akal tak terima. Kalaulah Allah mati. Kalau akal tak terima. Kalau Allah mati. Maka kita berpegang di akidah. Mati tentu dok sama sekali. Ni pegangan kita. Kita pegang hukum. Bagi sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Sekarang ni. Allah wajib bersifat dengan sifat hayah. Wajib pada akal. Mustahil Allah bersifat dengan sifat mati. Mustahil pada akal. Bila akal menghukumkan seumpama tu. Dia panggil hukum akal. Bila akal menghukumkan seumpama tu, akal menghukumkan bahawa Allah bersifat dengan sifat hayah. Akal memutuskan bahawa sifat maut, sifat mati mustahil bagi Allah. Bila akal menghukumkan seumpama tu, kita pun ambil hukum dia. Mana hukum dia? Tentu sungguh Allah hidup, tentu dak Allah Ta'ala mati. Ni kita pegang. Mana ni? Kita pegang kejadian akidah kita. Tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat hayah. Kita pegang di akidah kita. Tentu tak sama sekali Allah bersifat dengan sifat mati. Ini orang panggil pegang sifat mustahil. Nak cukup akidah 50. Bukan pegang diri sifat mustahil. Pegang hukum dia. Takkanlah berpegang Allah hidup, berpegang Allah mati. Berlawanan begitu. Dah kata berpegang dengan akidah 50. Berpegang dengan akidah 50. 50 tu 20 sifat mustahil bagi Allah. 4 sifat mustahil bagi Rasul. Jadi hak mustahil ni pegang juga. Peganglah. Pegang macam nak mustahil. Pegang hukum dia. Mana hukum dia? Tentu tak sama sekali Allah Ta'ala mati. Pegang hukum dia. Tentu tak sama sekali Rasul dusta. Itu hukum dia. Kazib dusta sifat mustahil. Kita pun pegang tentu tak sama sekali Rasul dusta. Tentu tak sama sekali Rasul khianah. Tentu tak sama sekali Rasul sembunyikan wahyu. Itu pegang mustahil.
Bukan pegang rasa benar dan rasa dusta. Rasa amanah dan rasa khianat. Maknanya, hak wajib pegang tentu sungguh rasa benar. Kita pegang di akidah kita, tentu sungguh rasa amanah. Ni, sifat wajib. Sifat mustahil kita pegang, hak kok jalan dok lah pula. Kita pegang di akidah kita, tak ada Allah dok sama sekali. Kita pegang mustahil. Kita pegang di akidah, tentu dok Tuhan baharu. Kita pegang di akidah kita, tentu dok Tuhan binasa. Itu panggil pegang hukum akan sifat mustahil. Sebab apa ni? Ni pegangan ni. Hak ya pun kita pegang, hak dok pun kita pegang. Kut jalan dok. Guna dalil pula satu lagi. Nak dalil pula satu lagi. Ini bab pegangan. Jadi kenapa didatangkan juga hak tidak ni? Hak ya, iyalah Allah hidup. Huwal hayyul qayyum. Tu, Allah hidup. Hak ya kita pegang. Hak tidak kita pegang juga. Quran juga. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mati. Hak tidak pun Quran sebut juga. Ada ni. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Padahal Tuhan hidup, padahlah. Yang tidak mati, dah hidup tidaklah mati. Kenapa Tuhan datang juga? Yang tidak mati, hak hidup pun kita pegang, tidak mati pun kita pegang. Pada ni. Hak wajib pun kita pegang, tentu sungguh di Allah. Hak mustahil pun kita pegang, tentu dak di zat Allah. Sebab itulah dalam kitab Tauhid 40 datangkan sifat mustahil. Kalau dah faham kaedah sifat 20, apalah. Hak mustahil pun cerita juga. Cerita tu ada sudah lah. Tak ada Tuhan, tak ada cerita dah. Automatik lah dia kata. Tak. Hak mustahil pun dia cerita juga. Tu cerita hak Tuhan, ni Tuhan kekal cerita lah. Tuhan sedia cerita lah. Kidam tu. Baru cerita buat apa lagi? Tak, cerita kedua-dua. Hak mustahil pun kena didatangkan juga. Barulah kemas. Ni. Lah, apa benda pun dia kena bagi dua gitu belaka. Kita ngaji pekoh. Syarat sah sembahyang suci daripada hadas. Kita pergi kepada tajuk membatalkan sembahyang. Kedatangan hadas. Tak cerita dah syarat sembahyang suci dah hadas. Bila kedatangan hadas tengah sembahyang kentut, batal lah. Ada. Hak batal tajuk suku. Ada ni. Menutupi aurah. Syarat sah sembahyang. Hak batal terbuka aurah. Tak payah cerita dah. Ke mana? Suci daripada najis. Syarat sah. Perkara yang membatalkan sembahyang. Kedatangan najis ketika sembahyang. Tengah sembahyang. Cicok eting molek. Berok atas kepala. Contoh. Batal sembahyang. Tapi nak cerita. Kenapa datangkan lagi hak membatalkan? Bila syarat tak cukup, batal lah. Apa lagi? Hak syarat. Hak batal, cerita suku. Bawa kemah molek. Dia kena dua-dua ni. Hak nak pun cerita, hak tambuh pun cerita. Hak nak syarat lah. Hak tambuh, hak batal. Hak kita nak jaga, hak batal. Jadi hak nak pun cerita, hak kita nak jaga pun kita kena cerita. Dua-dua. Sebab itulah, hak sah pun cerita, hak batal pun cerita. Nak sah Islam, perkara yang membatalkan Islam. Untuk sah iman, perkara yang membatalkan iman. Hak kita tak ambuh, hak kita nak jaga pun kena datangkan juga. Kan? Cerita besarnya kelebihan belajar fardu ain. Kena cerita juga besarnya dosa mengakali jahil fardu ain. Baru seri molek. Cerita besarnya pahala sembilan waktu. Besarnya dosa apabila meninggalkan sembilan waktu. Dia kena dua-dua. Ada ni. Bukan hanya cerita besarnya pahala sembilan waktu. Kena cerita tinggal sembahyang utuh agama.
Tinggal semayang kalau mazhab Hambali, kafir terus kamu. Pada ni. Mana cerita pentingnya semayang, cerita tinggal semayang ni macam mana. Tak mau kata, oh dia baik sangat. Dok semayang je. Oh rengangnya bunyi. Dia baik. Dok semayang je. Apa timbul je dok semayang tu? Allah, dok semayang ni go utuh agama, campur agama ke belakang Nabi kata. Meruntuhkan agama, mencampur agama ke belakang. Dok semayang je. Pada ni. Cerita besarnya kewajipan belajar fardu ain ni. Kena cerita juga besarnya dosa mengekali jahil fardu ain. Besarnya pahala akidah lisan wal jemaah. Besarnya dosa akidah Mu'tazilah. Dia kena dua-dua lah. Pandai ni. Hak nak pun kena cerita, hak tambah pun kena cerita. Sifat mahmudah, ikhlas kena cerita molek. Lawan ikhlas, riak. Riak pun cerita molek. Bila kita cerita bab ikhlas, tertoloklah riak. Tak, riak kena tajuk suku. Sekarang tajuk ikhlas. Cukuplah cerita tajuk ikhlas. Hak tak ikhlas tu riak. Tak payah tajuk dia. Tak. Riak tajuk suku. Riak tajuk suku. Pada ni. Dia kena bagi dua tu. Dia bagi dua. Itu cara dia. Hak nak pun kena halusi. Hak nak pelihara pun kena halusi. Jadi sifat wajib pun kena kejap molek hukum dia. Tentu sungguh Allah hidup. Hak mustahil pun kena kejap molek. Mati tentu dok sama akal tak terima sama sekali. Mustahil pada akal. Kita berpegang kejap Allah tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup yang tidak mati. Kalau fikir juga alal hayy yang hidup. Dahlah. Allazi la yamut. Dak. Kena datangkan satu lagi yang tidak mati. Inilah kaedah sifat 20, kaedah Al-Quranul Karim. Cuma susunan tu je, susunan ulama yang susun. Dan dalil hayah Allah Ta'ala itu bahawa jika ada ia mati, tiada kuasa ia dan tiada menghendaki dan tiada mengetahui, tiada kuasa, maka tiadalah alam ini. Alam ini ada menjadi dalil Allah mengetahui, Allah berkehendak, Allah berkuasa, Allah hidup. Ini dalil bagi sifat hayah. Wallahu a'lam.